Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya sekali lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah Lisanatil Thalisa bagi tahun 3 di bawah tajuk Mufrad wal Musanna wal Jam'u ataupun jamak. Dan hari ini kita nak belajar tentang mufrad, musanna, jamak bagi muannas. Jom kita mulakan. Baiklah, murid-murid sekalian, sebelum ini Ustaz dah ajar ataupun Ustaz dah kongsikan kepada murid-murid semua tajuk yang sama iaitu mufrad, iaitu bilangan. Bilangan ni tajuknya berkaitan dengan bilangan sesuatu perkataan. Sama ada bilangannya mufrad, satu, ataupun musanna, dua, ataupun jamak, tiga atau lebih. Tapi sebelum ini kita belajar, kita kongsikan iaitu mufrad, musanna, jamak, satu, dua, tiga yang untuk lelaki je semua. Untuk muzakkar. Hari ini kita nak tengok yang untuk muannas, lil muannas, iaitu untuk perempuan. Jom kita tengok. Okey, kalau di sini kita tengok dekat buku teks masing-masing di muka surat 53. Okey, dekat sini ada sama juga. Okey, konsep dia ada mufradah, maksudnya seorang perempuan. Okey, dia ada musanna, dua orang perempuan, dan dia ada jam'u ataupun jamak muannas salim ataupun tiga atau lebih orang perempuan. So, yang pertama hari ini kita nak belajar yang akil. Sebelum ni pun Ustaz dah pernah highlightkan, Ustaz dah pernah tunjukkan yang akil ini maksudnya adalah perkataan-perkataan yang berakal. Apabila kita terjemahkan perkataan itu, dia membawa maksud kepada satu perkataan yang hidup. Maksud perkataan itu adalah orang yang hidup atau orang yang berakal. Biasanya orang lah, dia merujuk kepada orang. Jadi yang hari ini kita nak belajar adalah semua kalimah-kalimah muannas, perempuan. Jantinanya perempuan. Okey, boleh? Okey, so di sini ada kolom yang pertama, mufradah. Mufradah ni maksudnya satu P ataupun satu perempuan. Pertama ada at-tabibatu. At-tabibatu. Nampak tak ada tanda apa kat belakang ni? Ada tanda tamarbu, ada tanda tamarbutah. Jadi, kalau untuk muannas, satu perempuan, tanda-tanda dia adalah tamarbutah di belakang. Okey, sama juga kita belajar dalam imla sebelum ni. Okey, bila ada tamarbutah di belakang, maka dia adalah untuk satu perempuan. Habis Ustaz, kalau dua perempuan ada tanda apa kat belakang? Baik, kalau ada dua perempuan, musanna ataupun kita kelaskan dia sebagai dua perempuan, dua P. Maksudnya musanna untuk muannas, muannas dua perempuan. Apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia ada huruf ta alif nun dekat belakang. Daripada mana dapat ta alif nun tu? Okey, daripada perkataan at-tabibatun, tambahkan sahaja alif nun. Tapi jangan tambah macam tu. Ta marbutah ni ditukarkan kepada ta panjang, kemudian tambah alif nun. Sebab itu jadi ta alif nun dekat sini. Nampak kan? So dia adalah pertambahan alif nun sahaja di belakang. Cuma specialnya dia sebab dia daripada huruf ta marbutah tu lagi. Huruf ta marbutah itu ditukar kepada ta sampan ataupun ta maftuhah, ta yang panjang tu, kemudian tambah sahaja dengan huruf alif dan huruf nun. Jadilah daripada perkataan satu perempuan at-tabibatu, jadilah at-tabibatani. Dia tak jadi huruf dua ta, dia tak jadi double ta kat situ. Dia tak jadi at-tabibatata ni, tak jadi. Dia ta marbutah yang dekat satu P ni tadi ditukar kepada ta panjang, ta maftuhah, kemudian tambah saja alif nun. Asalnya musanna ni, dua orang perempuan ni, pertambahan dia adalah alif nun sahaja. Tetapi sebabkan dia adalah asal daripada perkataan perempuan juga yang ada ta marbutah di hujung, maka ta alif nun. Jadi Ustaz senang nak bezakan antara alif nun dengan perempuan yang lelaki, yang untuk dua lelaki, dua perempuan. Beza dia, kalau dua lelaki, kita tambah alif nun sahaja. Kalau dua perempuan, kita tambah ta alif nun. Okey, jelas? Nampak? Yang ketiga, jamak. Kalau jamak, apa tanda-tanda dia? Jamak ni untuk tiga perempuan ataupun lebih daripada tiga perempuan. Apa tanda-tanda dia? Baik, untuk akil, tanda-tanda dia alif ta di belakang. Okey, alif ta sahaja di belakang. Dari perkata, macam mana nak buat? Dia daripada perkataan satu L, al-tabibu. Terus jadi yang perempuan tambah alif ta. Dia tak ada daripada ta marbutah, dia daripada ba tu saja. Alif ta. Okay, kita tengok gambar kedua.
Al-muallimatu. Nampak ada ta marbutah di belakang. Jadi dia adalah satu P. Al-muallimatani. Nampak dia ada ta alif nun dekat belakang. Dia adalah dua P. Al-muallimatu. Ada alif ta kat belakang. Maka dia untuk tiga ataupun lebih perempuan. Boleh dapat semua? Okey, begitulah dia begitulah dia. Baik, kita teruskan kepada muka surat sebelah. Ada juga perkataan yang pertama iaitu al-mu'minatu. Nampak tak kat sini ada satu ta marbutah di belakang. Jadi dia adalah untuk satu perempuan. Al-mu'minatani, ada ta alif nun dekat belakang. Dia adalah untuk dua perempuan. Al-mu'minatu, ada alif ta dekat belakang. Maka dia untuk tiga perempuan ataupun lebih. Okey, al-mu'minatu ni maksudnya seorang perempuan yang beriman lah. Okay, yang keempat, al-muwazzafatu, gambar seorang pegawai. So, muwazzafatu ada ta marbutah. Dia satu perempuan. Al-muwazzafatani, ta alif nun dekat belakang. Dia adalah dua perempuan. Al-muwazzafatu, alif ta dekat belakang, maka dia untuk tiga perempuan atau lebih. Dapat? Kita tengok gambar jururawat ni. Al-mumarridatu. Ada ta marbutah. Seorang sahaja perempuan. Al-mumarridotani. Ada ta alif nun dekat belakang. Dia untuk dua orang perempuan. Al-mumarridatu. Ada alif ta dekat belakang. Dia untuk tiga perempuan. Jadi kita boleh tahulah mana yang satu, mana yang dua dan mana yang tiga. Boleh semua? Okey. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, dekat sini ada dia tunjukkan formula. Bagaimana nak kenal. Kalau dia adalah mufrad. Mufrad ni maknanya satu perempuan lah. Mufradah, satu perempuan. Dia tidak ada huruf tambahan. Okey, dia tidak ada huruf tambahan kalau kat sini. Tapi ustaz yang letak kat sini, ustaz kata dia ada ta marbutah dekat belakang. Senang kita nak kenal. Dia ada ta marbutah di belakang. Kalau musanna muannas, dua perempuan, dia ada alif nun. Okey, tapi ustaz nak nampakkan senang faham, asasnya alif nun, tapi sebenarnya nak senang faham kita letak ta alif nun supaya kita kenal. Oh, ta alif ni ada, kalau ta alif nun kat belakang ni untuk perempuan. Okey. Al-jam'u. Tiga perempuan, dia ada alif ta di belakang. Okey. Nampak ini formulanya yang untuk kita senang ingat. Okey. Terus kita pergi kepada lahis summak ikra. Summakra. Kita perhatikan dan kita baca. Baik, sama juga dengan kes yang kita belajar sebelum ni, muzakkar. Kalau depannya itu, kalau dia ada dua kalimah, dia jadi ayat. Kalau depannya satu perempuan, sebelah dia pun mesti perkataan yang sama, satu perempuan juga. Contoh, gambar ni gambar seorang sahaja kan, seorang perempuan, satu P. Okey, kita tengok betul tak penggunaan ayat dia. At-tabibatu salihatun. Kat sini ada ta marbutah, dekat sini pun ada ta marbutah. Maknanya kedua-dua ayat ini bilangannya satu, jantinanya perempuan. Sama sebab ada ta marbutah. Satu P. Jadi sini kena satu P, sini pun kena satu P. Barulah ayat itu jadi lengkap dan betul. Maknanya depan kena sama. Kalau depan satu P, belakang sebelah dia pun, ayat sebelah dia pun, perkataan sebelah dia pun kena satu P. Tak boleh tiba-tiba at-tabibatu solihatani. Tak boleh. Dia tak boleh berbeza. Kita tengok gambar kedua ni yang ada dua orang perempuan ni. So kat sini kita tahu ini adalah dua P. Betul? Okey, kita tengok penggunaan ayat dia. Kalau dua P tadi ada pertambahan ta alif nun dekat belakang. Betul? Okey, kita check. At-tabibatani ada ta alif nun. Solihatani ada ta alif nun dekat belakang. So ayat ni betul tak? Ayat ni betul. Sebab ni, ta alif nun dia ada pada dua-dua kalimah, dua-dua perkataan. Ustaz, boleh tak at-tabibatani salihatun? Boleh tak kat sini? Tak boleh sebab salihatun tu untuk satu P, sedangkan at-tabibatani dua P. So dia tak boleh kalau tak sama. Dia kena sama-sama. Makna kata sini dua P, sini pun dua P. Okey, faham? Okay. Gambar yang ke bawah ini adalah tiga orang perempuan. Lebihlah tiga orang perempuan. So kalau tiga P, kita tahu tanda dia, formula dia mesti ada alif ta dekat belakang. Jom kita check. Alif ta, at-tabibatu. Ada alif ta tak? Ada. Dekat perkataan kedua, solihatun. Ada alif ta tak? Ada. Jadi betul tak ayat ni? Betul. Sebab kalau ikutkan syarat dia, kalau depan ini 3P, belakang ni pun juga 3P. Jelas?
Boleh dapat? Ini kegunaan dia. Okay? Ini adalah kegunaan dia. Okay? Kena pastikan sama depan dan belakang. Mesti bilangan dan jantinanya yang sama. Sebab dalam perkataan bahasa Arab, kita kena tengok perkataan bilangan dia sama ada 1 ke 2 ke 3 dan kita kena tengok jantina dia sama ada muzakkar untuk lelaki ataupun muannas untuk perempuan. Boleh? Baik, kita teruskan dengan yang tadi kita belajar tentang kalimah-kalimah muannas, kalimah perempuan yang akil, yang berakal. Semua tu menunjukkan orang. Contoh-contoh yang dia bagi pun semua gambar orang. Betul? Semua gambar orang. Jadi berakal itu maksudnya lebih kepada orang lah. Perkataan itu kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud seorang manusia. Tak kisahlah manusia tu bekerja sebagai doktor ke, jurutera ke, kambing ke, asalkan dia manusia, maka dia tu adalah perkataan yang berakal. Okey, yang sekarang ini di muka surat seterusnya kita akan belajar perkataan yang perempuan, tapi perkataan itu kalau kita terjemahkan dia bukan maksud orang, dia maksud benda selain orang, dia benda-benda tak hidup, benda-benda tak berakal. Sama juga, perkataan itu ada mufrad, ada 1, ada bilangan 2, musanna, ada juga bilangan 3. Dan hari ini kita nak belajar yang jantinanya perempuan sahaja. Baik, pertama ialah jam. Jam ni orang ke? Tak kan? As-sa'atu dalam bahasa Arab jam. As-sa'atu. Kenapa Ustaz kata as-sa'atu ni mu'annas? Sebab ada ta marbu, ada ta marbutah. Okey, kalau dia 1P tetap sama, ada ta marbutah di belakang. Okey. Kalau dia 2P, 2 perempuan ataupun 2 mu'annas, sama juga perkataan dia ada ta alif nun dekat belakang. Okey, sama ada ta alif nun. Kalau 1 perempuan ada ta marbutah. Ni untuk ghairul akil ya, yang tak berakal tadi. Kalau dia 2 perempuan dia ada ta alif nun. Tapi kalau dia jamak 3 perempuan, dia tidak boleh ikut kaedah yang orang berakal tadi, alif ta. Tak semestinya. Dia kena hafal. Sama juga macam jamak muzakkar salim li ghairil akil. Sama juga kena hafal. As-sa'atu, kebetulan sahaja perkataan as-sa'atu ni diakhiri dengan alif ta, sama dengan formula yang tadi. Okey, jelas? So as-sa'atu 1 perempuan, as-sa'atani ada tambahan ta alif nun dekat belakang adalah untuk 2 perempuan, 2 musanna ataupun musanna muannas. Dan yang ketiga jamak muannas iaitu as-sa'atu. Yang ni kena hafal. Okay, yang kedua gambar basikal. Ada 1 basikal, darajatu. Kenapa darajatu ni muannas? Sebab ada ta marbutah. Jadi bila 1 perempuan tandanya adalah ta marbutah. Kalau 2 perempuan tandanya adalah ta alif nun. Nampak ada ta alif nun. Ad-darajatani. Kalau ada banyak basikal dia tidak ada tanda-tanda. Dia kena hafal ad-darajatu. Kebetulan ini ada alif ta dekat belakang. Sama macam konsep yang akil tadi, yang manusia tadi tu, yang jamak muannas salim li akil. Kebetulan sama. Yang ketiga sayyaratu, 1 kereta, 1 P ada ta marbutah. 2 kereta, 2 P ada 2 perempuan kan, ta alif nun. Dan kalau jamak kena hafalah sayyaratu. Kebetulan dia ada alif ta kat belakang jadi sama. Okey, baik. Tengok yang keempat. Yang ini tak ada kebetulan. Tengok as-safinatu 1 P sebab ada ta marbutah. As-safinatani ada ta alif nun. Dia jadi 2 perempuan lah sebab ada ta alif nun. Tapi kalau 3 kapal ada alif ta dekat perkataan as-sufunu. Tak ada kan? So sebab itu saya kata dia kena hafal. As-safinatu, as-safinatani, as-sufunu. Okey, itu untuk membawa maksud banyak-banyak kapal. Dia tak jadi as-safinatu, tak jadi macam tu. Dia jadi as-sufunu. Kena hafal lah dia punya perkataan. Okay, jelas? Okey. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan perkataan yang seterusnya iaitu iqra' summa karrir, baca dan ulang. Pertama, al-qaryatu jamilatun. Kampung. Dia cakap kampung Al-qaryatu jamilatun. Okay, sama juga konsep dia. Kena pastikan depan dan belakang sama. Al-qaryatu 1 P. Sebab apa Ustaz kata dia 1 P? Sebab dia ada ta marbutah di belakang. Kemudian perkataan jamilatun. Ada ta marbutah. Dia adalah 1 P. Nampak tak? Sini 1 P, sini 1 P. Sama. Bila sama, boleh. Okey. Yang kedua, ada 2 gambar kampung. Ada 2 kampung. So, ada pertambahan. Kalau 2 P, ada pertambahan ta
alif nun. So kat sini ada ta alif nun, dekat sini pun ada ta alif nun. Jadi ta alif nun ni 2P, sini pun 2P. Bila 2P dengan 2P duduk sebelah-sebelah, maka ayat itu lengkap dan betul. Okey, Al-Qura ini adalah jamak bagi kampung. Maksudnya kalau banyak-banyak kampung, kita tak sebut Qaryatu. Kita akan sebut Al-Qura. Tapi perkataan sebelah dia kena jadi, kalau perkataan sebelah dia ni 3P untuk ghairu akil, sebelah dia ni mesti 1P sahaja. Dia ni je berbeza. Al-Qura Jamilatun. Boleh tak Al-Qura Jamilatu? Tak boleh. Dia kena satu sahaja, 1P sahaja. Okay, formula dia macam tu. Okay, jelas? Okay, so untuk hari ini sampai sini sahaja. Okay, hari ini kita lebih kepada pengenalan sahaja, tidak ada latihan. Okay, Ustaz tidak akan bekalkan dengan latihan. Ustaz just minta kamu untuk lihat video ini dan orang kata apa? Fahamkan betul-betul. Tak faham, ulang-ulang tayang. Dan pastikan untuk kehadiran, kamu tolong isikan nama kamu dan juga kelas, juga sekolah mana di ruangan komen dekat YouTube. Okay, so siapa yang dah siap bolehlah letak nama kat situ. Itulah kehadiran awak untuk PDPR pada minggu yang ini. Okay, jadi untuk itu saya sudahi dengan terima kasih. Kalau ada apa-apa tak faham tentang tajuk ini, iaitu tajuk mufrad 1P, mufrad muannas 1P, dua perempuan iaitu musanna, dan yang ketiga jamak. Dan kita belajar tadi perkataan akil dan ghairu akil. Kalau tak faham boleh tanya, insya-Allah Ustaz akan cuba jawab. Untuk hari ini tidak ada latihan, hanya dengarkan sahaja video ini dan fahamkan. Okey, dan jangan lupa untuk tuliskan kehadiran di ruangan komen di YouTube ini. Itu sahaja daripada Ustaz. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube ini untuk manfaat kita bersama. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.